Okey, 86 minit. Okey, cikgu teruskanlah nanti video macam biasa cikgu akan share juga cikgu uploadkan video YouTube. Cikgu share. Okey, baik. Semua dah tahu minggu depan kita masih PDPR lagi kan. Kemudian exam kita cikgu dengar mungkin kita online lah, tak pasti lagi lah. Okey. Jadi standby lah untuk exam nanti bulan 5 cikgu rasa. Okey, so kita sambung bahagian set iaitu semalam kita dah tengok kesatuan set So hari ni kita masuk sedikit kita habiskan bahagian kesatuan iaitu pelengkap bagi set kesatuan set. Okey. Okey, pelengkap bagi satu kesatuan set ditulis menggunakan A union B prime. Okey. Sama macam yang persilangan. Okey, kalau ada masuk prime ni maksudnya itu ialah pelengkap. Okey, kita bacanya sebagai pelengkap bagi kesatuan set A atau set B. Okey, pelengkap bermaksud semua unsur yang bukan dalam set A atau set B, yang bukan Okey. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni. Kita buat sebelah sini ni. Yang sekejap pelengkap bagi kesatuan set mana dia pergi? Ni. Okay, kita tengok dekat contoh 9. Okay, diberi set semester X ialah integer di mana X di antara, yang ni maksudnya di antara ni di antara 50 sehingga 60. Maksudnya kalau ada tanda sama dengan ni maksudnya termasuk 50 termasuk 50. 60 pun termasuk sebab dia ada tanda ni lebih kecil atau sama dengan. Okey, set G ialah nombor perdana. Okey, nombor perdana kena ingat. Set H ialah gandaan 4. Set R dengan keadaan X ialah gandaan 5. Senaraikan unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okey, so yang pertama sekali kita kena senaraikan dulu. Okey, set semester X ialah integer di mana X ialah di antara 50. So jadi 50. Tuliskan semua. $9.60, okey. Itu set semester. Kemudian kita senaraikan set G. Set G ialah nombor perdana. Okey. Jadi kamu kena pilih daripada set semester. Bukan sebarang daripada nombor 1. Okey. Nombor perdana start daripada nombor 2. 2, 3, 5, 7.
tetapi kita tak pilih yang tu lah. Jadi kita pilih yang dalam set semester. Okay, so kita cek satu-satu. Nombor perdana 50 bukan, 51. Adakah 51? 51 bukan sebab dia boleh bagi dengan 3. 52 nombor genap. 53. Okey, 53 dia tak boleh bagi dengan nombor lain kecuali nombornya sendiri dengan nombor 1. 54 nombor genap. 55 boleh bagi 11. 56 nombor genap. 57 kalau kamu tak pasti kamu boleh bahagikan dengan nombor yang sesuai lah. 57 boleh bagi dengan 3. Kita dapat 19. 58 tak boleh. 59 bahagi 3. Ada perpuluhan. Okay, 59 bahagi 9 tak boleh. Memang tak boleh. So, 59. 60 memang tak boleh. Okay. So ini dua nombor perdana. Kemudian H ialah gandaan 4. Jadi kamu kena pilih dari set semester gandaan 4. Okey. So 52. Okey. 52 boleh dibagi dengan 4. So kamu dapat 13. Okey, boleh. Mana 52? 54. Ni kalau kita tak tahulah. Kamu bahagi je 4. Okey, 54 bagi 4. 13/5 tak boleh. 55 tak boleh. 56. 56. Okey. Kamu dapat 14. Okey, 56 boleh. 58 bagi 4. Ini kalau kamu tak tahu adakah dia nombor gandaan 4 atau tidak, jadi kamu bahagikan dengan 4. 14/5. Okey, 60 boleh. 60 bagi dengan 4. So 60. So ini dia punya HR gandaan 5. Gandaan 5 mudah je. 50, 55, 60. Okey, baru boleh jawab soalan. Jadi soalan A kita GUH prime. Okey. G union dengan H pelengkap pelengkap bagi G union dengan H. Jadi kamu kena buat GUH dulu. So apakah gabungan G dengan H? Jadi kamu senaraikan semua nombor unsur dalam G dan H. So kita ada 52. Okey, ni G dengan H. 52, 53, 56, 59 dan 60. Okey, baru kita cari pelengkap dia. So pelengkapnya yang unsur yang bukan dalam G union H. So kita baca daripada set semester Okey, so 50, 51, 52 dah ada dekat union G dengan H. 53, 54, okey, 54, 55, 56 dah ada. 57, 58, 59, 60. Jadi kamu kena tulis sebab markah je dekat sinilah. Kalau tak tulis tak ada markah. Okey. Kemudian soalan B. Soalan B kita ada GUI prime. GUI. I cikgu tak senaraikan mana I tadi. H G H R. Oh ni mungkin I ni. Cikgu rasa I. Okey, sekejap cikgu cek dekat ni. I bukan R. Ni salah ni R.
Salah type dekat buku teks. Okey, jadi kita padam. So R ni ialah I lah sebenarnya. Cumi I. Okey, tak ada R pun. Okey, so kita sambung. GUI prime, jadi kita buat GUI dulu. Kita gabungkan G dengan I. So 50, 53, 55, 59 dan 6, 60. Baru kita buat pelengkap dia. So 50 dah ada, 51, 52, 53 dah ada, 54, 55 sudah, 56, 57, 58, 59, 60 dah ada. Okey. So ini jawapannya. GUI prime ialah 51, 52, 54, 56, 57, 58. Okey, HUI. Okay, cikgu buat kat sini lah. C. Okay, HUI prime. So kita gabungkan HUI dulu. Jadi H dengan I 50, 52. Okey, 50, 52, 55. 55, 56, 60. Okay, 60 dia ada 2 kali tu, jadi 60 sekali je kita tulis. Kemudian kita cari pelengkap dia. Jadi 50 dah ada, 51, 52 dah ada, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Okey, 60 dah ada. Okey. So yang ini ialah untuk HUI prime. Okey, soalan yang soalan D. Okey, soalan D. GUHUI prime. Okey, so kita cari G union H union I terlebih dahulu. Jadi kita gabungkan semua G, H dengan I. Okey. Jadi gabungkan. So kita start dengan 50, 50, 52, 53. Okey, 52, ni sudah 52, 53, 55, 56. Okey. 59 dan 60. Right. Okey, baru tulis pelengkap bagi GUHUI. So, kita tulis nombor yang bukan dalam GUHUI. Okey, 50, 51, 53 ada, 54, 55, 56, 57, 58, okey, 59, 60 dah ada. Okey. Senaraikan semua unsur. Okey, ini dia punya jawapan untuk GUHUI union. Okey, so soalan tadi senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur. Okey, so
Bilangan unsur cikgu belum buat lagi kan. So kita buat bilangan unsur lah. Okay, so N G U H I. Okay, kalau dia tanya bilangan unsur, so kamu kena buat N N numbers. Okay, so kita kira bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 nilai dia. So N G union I prime. Tak ada kurungan hanya nombor saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 unsur di dalam unsur GUI prime. Okay, untuk HUI prime, kamu kena tulis balik lah dia punya ni Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So N, G, U, H, U, I prime. Oh, tak ada kurungan. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 unsur saja. Jadi ini langkah-langkah dia lah. Okay, langkah-langkah dia yang ni kamu cari dia punya kesatuan dulu. Kemudian baru cari pelengkap. Okay, yang terakhir baru senaraikan bilangan dia. Bilangan pelengkap bagi setiap kesatuan. Okay, so itu cara dia. Okay, sama macam persilangan. Cuma persilangan kita cari yang sama lah. Okay. Okay, seterusnya gambar rajah Venn. Okay, gambar rajah bagaimana kita nak melorek dia. Jadi kalau pakai yang app saya tu mudah sikit. Yang ni dia nak kena tarik-tarik. Okey, so bagaimana kita nak melorek pelengkap bagi kesatuan set. Okey. So yang ni kita boleh direct terus lorek lah berdasarkan dia punya ni. Okey, contoh yang pertama. P union Q. Okey, kalau P union Q maksudnya kita union P dengan Q. Kita select semua Tapi dia ada prime jadi kita lorekkan yang di luar P dengan Q. Selain daripada P dan Q lah. Okey. Okey, ni siap. P union Q. Okey, untuk yang jenis macam ni Q ni je subset kepada P. So dia Q ni juga unsur bagi P. Jadi P union Q dia dah termasuk dalam sekali P. So untuk prime ataupun pelengkap di luar P lah. Okey, kita lorek yang di luar P. Untuk gambar yang ini yang gambar kedua, gambar ketiga. Okey, P union R. Okey, P union R. So yang P dengan R ni kamu tolak tepi lah. Okey, sebab kita nak cari pelengkap. Jadi kita lorek yang di luar P dengan R. So yang ini. Kamu boleh juga guna yang kaedah cikgu ajar itu yang gunakan nombor nombor dalam setiap ruang set. Okey. Soalan 4. P union Q union R. Jadi kita prime P union Q union R prime maksudnya pelengkap bagi PQR. Jadi kita lorekkan yang di luar PQ dengan R So ini yang di luar lah. So okey. Ini dia punya gambar rajah Venn yang mewakili
pelengkap bagi kesatuan set. Okey. Kita tengok praktis kendiri patuhan 2B. Gambar rajah Venn menunjukkan set semesta set semesta, set A dan set B. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okay, so A prime. Sekarang ni dia tanya A prime. Ini yang asal, yang soalan basic. So A prime. So kalau nak cari A prime, kita tutup A ni. Tutup A ni. Pelengkap dia. Okay, ni tak nak. So A prime kita yang bukan A. So yang bukan A ialah 3, 4, 7 dan 8. Okay. Senaraikan semua unsur. So ini unsur lah. Okay. B prime. Okay. Yang ni kita padam balik. Untuk B prime, kita tak nak B. Selain daripada B. Okay. Tutup B. Ini tutup. Jadi yang tinggal ialah 5, 6, 7, 8. Okay. Soalan C. Ni A, soalan B, soalan C. Soalan C ialah A union B. A union B prime. Okay. Kalau soalan A union B prime, langkah pertama ialah cari A union B dulu. Ataupun cara apa ni? Kita tak nak, kalau prime maksudnya kita tak nak A, B So kita, bukan A, bukan B. Kita tutup A dengan B ni. Okay, ini cara yang paling mudah lah. Kalau ada gambar rajah. So A union B prime 7 dan 8. Okay. Okay, soalan 3. Lorekkan kawasan yang mewakili bagi set yang diberikan. Okay, nombor 3. 3A. A union B prime. Okay, so kita kena lorek pelengkap bagi A union B. Jadi kita tak nak A dengan B. So lorekkan di luar A. Dengan B juga. C kita lorek. Okay, yang ini jangan lorek sebab yang ini termasuk dalam B, dalam B yang ini. So kamu lorek yang di luar. Di luar B, di luar A. Okay, nak lebih nampak lagi tengok yang ni. Okay, soalan B. Kalau ada soalan tanya Okay, soalan B, A union B union C. So A union B union C prime. So pelengkap bagi A union B union C. So kita lorekkan yang bukan A, B, C. So di luar A, B, C. Okay. Ini pelengkap dia. Okay, soalan 4. M union N prime. Senang je. Yang bukan MN. Jadi lorekkan di luar M, di luar N. QUR prime. So pelengkap bagi Q union R. Jadi kita lorekkan yang bukan Q dengan R. So P ni kita lorekkan. Q tak perlu lorek, R tak perlu lorek. Ini boleh lorek. Q yang bulat ni jangan lorek. Okay.
Okey, saya harap kamu nampaklah dia punya lorekan ni. Okey, yang ni mewakili pelengkap bagi Q union R. So Q dengan R tak termasuk. Okey, untuk J, U, K, U, L prime. So yang bukan J, bukan K, bukan L. So di luar mereka. Okey. Okey, ini soalan C. Okey, juga harap kamu boleh faham Ni senang je, tak susah pun. Okey, last kali menyelesaikan masalah melibatkan kesatuan Z. Alright. So kita ambil contoh 7.1 lah. Contoh 11. Okey. So untuk bahagian penyelesaian masalah, yang penting yang pertama sekali kamu kena keluarkan semua maklumat dalam soalan. Daripada soalan. Kemudian baru kamu rancangkan apa proses ataupun kaedah yang kamu kena gunakan. Okey, sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengakap di tepi sungai. Okey, sebanyak 26 orang murid. Jadi semua totalnya jumlahnya 26. Okey, aktiviti dilakukan ialah berkayak dan memancing ikan. Ada dua. 18 orang murid berkayak. Okey, kayak kita ada 18. Memancing ikan kita ada 15. Kemudian 9 orang murid terlibat dengan kedua-dua aktiviti. Ni perkataan dia. Kedua-dua aktiviti. Jadi maksudnya kayak dan memancing ialah 9 orang. Ni penting ni maklumat ni. Okey, berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Okey, berapakah? Jadi kat sini sebanyak yang ini 26 dekat sungai. Yang ni program pengakap. Yang di tepi sungai 26 orang. Jadi ada lagi bilangan lain yang tak menyertai aktiviti di tepi sungai. So jadi berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti tersebut? Jadi kamu kena tengok dia punya merancang strategi. Okey, so yang pertama kamu kena nyatakan set A, set B dengan set pelengkap Okey, so yang ini dia ada set pelengkap keseluruhan dia. Tak jadi tak. Okey, so ada dua aktiviti saja. Dan kita tahu ada persilangan antara kayak dengan memancing sebab kita ada kedua-dua ni, kayak dan memancing. So yang ni set semester. So katalah kayak ni kita menamakan je set A. Set B memancing ikan. Okey. Baik, untuk kayak first kita letakkan nama dulu A dengan B. So A ialah kayak, B memancing ikan. So bilangan yang menyertai kayak dan memancing ialah 9. Okey, jadi 9 dekat sini. Sebab dia kedua-dua aktiviti dia buat. Okey. Kamu kena letak nombor saja. Tak boleh letak
titik. Kalau titik bermaksud unsur. Kalau tak ada titik, maksudnya dia ialah bilangan. Okey, tu kamu kena ingat. Apa beza dia? Kadang-kadang kamu tengok dia ada macam ni. Satu lagi dia ada nombor saja. Yang ini maksudnya unsur. Yang ini maksudnya bilangan unsur. Okey? So yang dekat ni dia dah memang kita dah tahu dah unsur dia. Kalau yang dekat bawah ni bilangan sahaja. Kita tak tahu apa unsur dalam set ni. Okey? Tapi kita tahu dia ada dua unsur. Okey? Tu perbezaan dia ada titik dengan tak ada titik. Okey, so untuk soalan yang ini tadi, kita tak perlu letak titik lah sebab bukannya unsur. Dia hanya bilangan. Okey, so kita tahu set A jumlah dia ada 18 orang. So dekat persilangan ni ada 9. So baki A ni tadi, okey, baki A ni tadi, jumlah tadi ada 18, jadi kamu tolak dengan 9. So kamu dapat 9. So dekat sini 9. Okey, di baki A tadi. Okey, bilangan memancing ialah 15. Okey. Jadi jumlah untuk B, jumlah B ialah 15. Jadi dekat sini ada 9. So bagi B tadi 15. Kamu tolak dengan 9, kamu dapat 6. So dekat sini kamu dapat 6. Cek balik, 9 tambah 9, 18. 9 tambah 6, 15. Okey. So jumlah yang tadi ada 26. Berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Okey. Okey, jadi kamu kira balik 9 tambah 9, 18. So yang ada terlibat tadi 9 tambah 9 tambah 6, semuanya ada 18 tambah 6, 24. So 24 yang terlibat dengan aktiviti program lah. So ada baki berapa tadi? Sebab kita ada semua 26. Jadi yang tak terlibat ialah ada 2 orang dekat luar. Okey. Jadi berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Yang inilah jumlah murid. Siapa cikgu letak kat bawah lah. So jumlah murid terlibat dengan aktiviti kamu tambahkan semua yang ada dekat dalam set A, set B kesatuan set A dan set B. So tambah 6, jadi 24. Jadi 2 orang sajalah yang tak ada aktiviti. Mungkin dia jadi pemantau, right? Mandu ke, ataupun tidur ke. Okey, itu soalan 1. Okey, contoh yang kedua yang terakhir untuk hari ini. Okey, sebanyak 100 orang dewasa terlibat dalam kajian mengenai bahan bacaan. 40 orang memilih surat khabar, 25 orang memilih, kamu boleh highlight, 25 orang memilih majalah, 18 orang memilih buku cerita, 8 orang memilih kedua-dua surat khabar dan majalah,
7 orang memilih kedua-dua majalah dan buku cerita. 5 orang memilih kedua-dua surat khabar dan buku cerita. Dan 3 orang memilih ketiga-tiga bahan bacaan tersebut. Alright. Okay, so yang ni banyak dia punya syarat dia. Okay, so jumlah tadi, jumlah orang dewasa ialah 100. Okay, kita namakan set A. Set A ialah kita ada surat khabar. Set B kita ada majalah. Set C majalah buku cerita. Set D tak ada Set D tak ada. So 3 aja. Okay, surat khabar, majalah dengan buku cerita. Okay, kemudian kita keluarkan maklumat. Okay, 40 orang memilih surat khabar. So jadi surat khabar kita ada bilangan N, NA. Bilangan yang membaca surat khabar ialah 40. Bilangan yang membaca memilih majalah ialah B. So ada 25 orang ni. Buku cerita ialah C. So bilangan dia kita ada 18 orang. Memilih kedua-dua 8 orang memilih kedua-dua surat khabar dan majalah. Okey, so yang ni dia kesatuan lah. Surat khabar dan majalah. Jadi N surat khabar majalah. Surat khabar ialah A union dengan majalah B. Jadi bilangannya ialah 8 orang. Kemudian 7 orang memilih kedua-dua majalah dan buku cerita. So N majalah ialah B, buku cerita ialah C. So ada 7 orang. 5 orang memilih kedua-dua surat khabar. So N surat khabar ialah A dan juga buku cerita C. So dia ada 5 orang. 5 orang. 3 orang memilih ketiga-tiga bacaan. Okey, so ketiga-tiga maksudnya A union B union C. Kita ada 3 orang. Okey, berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bacaan? Okey. So kalau kamu buat pengiraan dari sini kamu tak nampak Jadi apa yang kita boleh buat, kita wakilkan dengan gambar rajah Venn dulu. Okey, berdasarkan bilangan-bilangan yang telah kita keluarkan ni. Okey, so set pelengkap kita. So A, B dengan C. Okey, kalau kamu tengok N, A, union B, union C ada 3. So maksudnya ada gabungan lah. Okey. Jadi ada 3. Okey. Cukup besar lah. Okay, so namakan set A, set B, set C. Okay, first kita ambil yang ketiga-tiga dulu. So, yang berkongsi tiga-tiga bahan bacaan ni, di tengah-tengah ni. So, yang ni adalah nombor 3. Okay, sebab dia semua ni ada A, B dan C. Kemudian kita ambil yang N, A union C. So, A dengan C. A dengan C kita ada 5 orang. Okey, A dulu 40 orang Okey.
Oh ni bukan A gabungan AN pada berkongsi. So A and B 8. So A and B ialah 8, dekat sini A dengan B 8. Okey. So A and B dengan ini dekat bahagian ini dia ada 8. Tapi yang berkongsi ni ada 3. So baki dia sini 5 lah. Okey. 5 tambah 3 8. So yang ni dapatnya. Okey. Kemudian B and C ada 7. B and C yang ini. Ada 7. So dekat tengah-tengah ni ada 3. So baki dia sini 4. Okey. 7 lah jumlahnya. A and C. So A and C yang sebelah sini. A and C ada 5. So dekat sini ada 3. So baki dia ada 2. So 3 tambah 2, 5. Okey. So sini 5 Okey, baru kita masukkan jumlah-jumlah lain. Okey, so untuk A, jumlah A ialah 40. So dekat sini ada 8, 10. Jadi kamu ada baki dia 30 lah. Okey. 3, ni 5 tambah 5, 10, 10 tambah 30, 40. Okey, untuk B ada 25. So yang dekat dah ada dalam B ni 5 tambah 3, 8, 8 tambah 4. 7, 7 tambah 5, 12. Jadi 25 yang ni. Dan ini 25 tolak. Kita ada 12. Jadi kita ada 12, jadi kita ada 13. Okey, untuk C ada 18. So yang ni dia ada 18, jadi 18 tolak 2, tolak 3, tolak 4 Jadi ni ada 5, 9, 18 tolak 9, 9 lah. Okey. Baik, okey. Jadi kita dah lengkapkan yang dalam bahagian set A, set B dengan set C. Jadi dia punya jumlah je 100. Jadi kita kena kira yang bahagian di luar lah. Bahagian di luar. So yang dekat luar kita jumlahkan so baki 100 tolak. Okey, ni semua yang dalam ni lah. 30 tambah ni cikgu kira terus 2 tambah 3, 5, 5, 10. Tambah 13, tambah 4, tambah 9. So jadi 100 tolak 40. 40 tambah 13, 53, 53, 57, 57, 6, 6. Jadi bakinya ada 34. So 34 dekat luar. Okey, soalan dia. Hitung bilangan yang tidak memilih mana-mana bahan tersebut. Okey, so jadi bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan ialah 34. So 34 orang yang tak membaca apa-apa. Okey. So cikgu ulang balik. Okey, dah kalau yang berbentuk yang macam ni, kamu keluarkan dulu dia punya maklumat. Kemudian kamu wakilkan dengan gambar rajah Venn. Okey. Kemudian yang pertama sekali kamu tentukan mana bahagian yang persilangan di antara tiga-tiga set. So letakkan di tengah-tengah, kemudian baru kamu buat yang ada persilangan di antara dua set. Okey.
Jadi bilangan dia kamu kena tengoklah. Selepas kamu letak dekat dalam ni, kamu kena tolak baki dia semua. Kemudian baru kamu lengkapkan yang bahagian-bahagian lain. Okay. So itu cara kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Okay. Ini walaupun dalam kesatuan tapi kita tengok dia ada beritahu A and B lah ni, maksudnya A and B bersilang. Okay. Baik. Okay, jadi kamu punya kerja rumah hari ni, ngam-ngam ini 1 jam persilangan set. Okay, muka surat 57 dan 58. Okay. Okay. So ni latihan kamu. Macam biasa hantar dekat link yang kamu cari link yang ke atas tu. Okay. So ada soalan? Tak ada soalan, angkat tangan eh. Okay. Baik. So jangan lupa buat latihan dan hantar send link kehadiran. Okay. Hari ni macam senyap je semua ni. Okay, ini link kehadiran yang belum isi, boleh isi eh. Okay. Baik, sekian saja untuk hari ini. Minggu depan kita masuk gabungan set. Gabungan set. So kalau tak ada apa-apa, kita bersurai sampai di sini saja. Kita sambung minggu depan hari Isnin. Okey. Okay, sama-sama.